Okay. Good morning, selamat pagi. Okay, pertama sekali selamat datang ke UNW Industri 1985. Sini kita panggil dia Cawangan Shah Alam atau nama lain dia EDCC, Equipment Division Customer Center. Kenapa dia bagi nama Equipment Division Customer Center? Okay, sebab UNW dia ada 4 division besar. Dia ada automotive, dia ada engineering and manufacturing, dia ada equipment. Lepas tu dia ada aerospace, okay. Lepas tu dekat sini equipment division Cawangan Shah Alam. Okay, kalau dulu dekat Action 15 kan, dekat Action 15 tu kiri kanan jalan tu memang UNW semua tu. Sekarang dia dah kat situ dah tak ada dah. Kita dah pindah tempat baru. Okay, untuk operation corporate office kita dekat Bukit Bintang, corporate office. Untuk equipment division HQ dia dekat sebelah, okay. Dengan aerospace pun dekat sebelah. Lepas tu engineering and manufacturing ni dia berpindah ke beberapa tempat, okay. Ada dekat Pulau Indah, ada dekat Shah Alam, dia ada banyak tempat lah. Kemudian automotive masih tempat yang sama. Automotive masih ada dekat Ikan 5 depan Bank Negara tu, dengan dekat Bukit Raja. Bukit Raja tu kilang yang paling mengikut spek Industries 4.0 pakai robot. Okay. Di kelas kita hari ini adalah Foley Operator Safety Training atau FOSS. Okay. Tapi kelas ini tumpu kepada Internal Combustion Engine. Internal Combustion Engine ni dia bermaksud forklift yang ber-engine. Okay, sebab forklift dia ada dua jenis. Satu battery forklift, satu internal combustion engine, satu vapor engine lah. Okay. Jadi sebelum kita memulakan kita punya kelas, okay, kita tonton dulu video ni untuk menerangkan 4 faktor utama berlakunya kemalangan. Okay. Dari segi video ni dia bagi tahu ada 4 faktor. Okay.
Faktor pertama adalah pedestrian, jalan kaki. Okey. Faktor kedua adalah speed. Faktor ketiga dia suruh kita apa? Kita aware, tengok. Jangan dia dreaming dekat dia. Jadi faktor keempat dia kata housekeeping. Okey. Jadi daripada kesimpulan empat-empat faktor ni, okey, kita kena ingat tiga benda sahaja. Okey. Pertama, kalau kita ni sebagai pejalan kaki, okey, kita kena tahu warehouse ni memang tempat forklift. Warehouse ni memang tempat forklift. Jadi kita jangan menghampiri forklift. Itu satu. Kedua, bila kita masuk dekat warehouse, okey, kita kena buat operator forklift tu sedar kehadiran kita dekat forklift tu, dekat warehouse tu. Jadi bagaimana cara dia? Tak, maksudnya kita masuk kena di warehouse. Kita dah di warehouse. Lepas tu kita masuk dalam warehouse. Ada member kita buat kerja. Operator forklift buat kerja. Okey, macam mana kita nak bagi dia sedar kita ada masuk dalam tu? Kan? Tekan api tu. Salam. Bagi salam dia. Salam. Okey, so tak perlu buat macam tu lah. Just cuma kita masuk dekat warehouse tu, kita buat kerja, kita kena pastikan dia sedar kita ada. Salah satu cara dia, kita pakai safety vest yang ada reflector tu. Kan, tengah-tengah warehouse ada kan? Warehouse tu pakai kan? Ada kan? Kenapa tak pakai ni? Ada. Itu salah satu dia. Untuk bagi operator forklift tu sedar kita ada dekat situ. Okey. Yang ketiga, kalau kita sebagai operator forklift, kita pula kena buat supaya orang lain tu, orang pekerja-pekerja lain yang ada dalam warehouse tu sedar kita ni ada kat itu, apa tindakan kita nak ke mana, kita kena buat dia orang tahu. Macam mana cara dia? Horn. Okay, horn. Horn kan? Bukan signal, horn dengan lampu. Horn dengan lampu. Okay, horn dengan lampu tu lebih ni lah. Dia tahu dia horn. Kalau nak horn macam mana? Sekali? Horn kena 2 kali. Sebab dekat Malaysia ni, okay, kalau horn 2 kali tu dia macam friendly sikit lah. Kita bawa kereta, kita jumpa kawan kita, kita horn 2 kali. Tin-tin, dia kata macam friendly sikit. Tapi kalau Malaysia ni kena horn sekali, dia tak marah kadang-kadang, dia tunjuk dari tengah je. Okay? Orang depan kat traffic light, lepas tu lambat, kita horn. Tin, sekali je tapi panjang. Memang akan menimbulkan kemarahan. Tapi cara kita nak menghilangkan kemarahan tu, kan tu dia kita horn 2 kali. Tin, orang depan tu dengar pun dia kata, oh pun macam sedar, kita pun yang bagi horn 2 kali pun kita tak rasa nak marah. Kita tak start nak marah. Itu yang memang saya praktik. Memang saya praktik benda tu. Kalau macam tiba-tiba kita bawa keras, tiba-tiba orang potong, ciluk kita. Orang ciluk kita kalau horn 2 kali tu mesti akan berlalunya horn sekali je. Kalau dia tahan kita dia apa, boleh layan je lah. Apa saya horn tu? Saya bagi amaran dekat abang. Sebab abang pandu cara Melayu. Libatkan saya pun nak. Kalau terlibat kemenangan, dia cakap baik-baik macam tu je. Kan, setengah orang ni sebab dia masa biasa kita nampak perwatakan dia biasa. Dia pegang steering je, perwatakan dia dah berubah lah. Malaysia, style. Betul? Betul kan? Setuju kan? Okay. Okay, ini dia kecemasan dekat sini. Kecemasan dekat sini. Andai kata berlakunya kecemasan dekat sini, just keluar, jangan berlari, jalan ke pintu, keluar ni, ke tangga turun bawah dan kita akan keluar dekat pintu yang kita naik tadi lah. Naik tadi dan berjalan ke assembly point. Kita berada dalam pagar ni, dekat car porch ni, di ujung sana. Ada ujung sana. Kumpul dekat situ. Okay? Alright. Okay ke? Okay. Alright. Okay, ini agenda kita pagi ini. Bermula 8.30. Okay, bermula 8.30 hingga pukul 10 ni sesi pendaftaran, sesi pengenalan tentang OSHA. Asas-asas dengkau apa itu keseimbangan, titik keseimbangan. Lepas tu kita rehat pukul 10. Okay. Dalam
tengah setengah je, pukul kita rehat sekejap dalam 15 minit. Kemudian kita masuk pula sesi yang kedua. Sesi kedua ni kita akan belajar kata pusat beban, dia punya instrumen panel setiap polik tu, lepas tu langkah-langkah keselamatan dan beberapa video keselamatan yang menceritakan dan menerangkan tentang keselamatan polik tu lah, dan beberapa video iktibar. Okay. Kemudian di tengah hari petang tu kita akan ada pemeriksaan jekaut kisah polik tu. Okey, dia dikaut dan dia nangkut, okey, polik ataupun ada operasi kendalian polik itu sendiri. Kemudian kita rehat sekejap 5 petang. Lepas tu kita buat ujian dan penilaian khusus kita untuk hari ini. Okay. Kemudian baru kita balik. Okey. Alright. Makan untuk hari ini adalah secara buffet, tetapi buffet kita ni bukan buffet Ramadan. Tapi insya-Allah cukup untuk semua orang. Okey, makan kita pagi kita ada selalunya kita ada air dengan kuih ada. Kadang-kadang nasi lemak, kadang-kadang mi, kadang-kadang spaghetti, ikutlah. Tapi bersesuaian dengan untuk yang sarapan pagi tu lah, mengenyangkan juga. Dan tengah hari kita ada selalunya 3 jenis lauk, 1 buah dan air. Tapi kalau kita ada rezeki lebih sikit, mungkin kita akan dapat biryani kambing. Mungkin tak tahu lah, minggu ni dia belum datang lagi menu tu. Mungkin harap hari ni datang rezeki dia, tak tahu kan. Okey, kalau ni ada mutton curry lah, kalau biryani ada. Okey. Mungkin lah ni doa-doa lah mutton curry. Okey. Okey, ni saya. Okey, nama saya Muhammad Ashadi Camat. Okey. Macam biasalah, dari UNW, saya pun dengan UNW lah, UNW Industri 985 Sdn Bhd. Saya baru lagi dengan yang dalam UNW ni, saya masih baru lagi. Banyak benda yang perlu saya belajar. Okey, saya baru dalam 13 tahun bekerja dekat UNW ni. Okey, sebelum ni dalam 12 tahun lebih saya sebagai electronic technician. Okey, electronic technician. Dalam electronic technician tu saya grade yang paling tinggi sekali lah. Paling tinggi. Kalau dalam Toyota dia kira saya sebagai master technician. Lepas tu step saya adalah step tinggi, step ketiga. Sebab Toyota kalau you technician dia, okay, dia bukan cerita pasal UNW dia Toyota. You jadi distributor untuk Toyota, you repair untuk Toyota. Dalam Toyota ni dia bagi latihan dekat technician dia. Walaupun itu hanya distributor dia. Dia bagi latihan, dia ada step-step ujian dia. Step pertama 2 tahun bekerja, step ketiga 3 tahun hingga 5 tahun bekerja, lepas tu step 4 5 tahun ke atas. Tapi kalau fail kau kena renew balik, kena buat sampai lulus. Okay. Jadi step 1 ni dia hanya memperkenalkan basis yang biasa-biasa. Step 2 tu baru dia tengok cabang kita ke mana, apa background kita. Lepas tu step 3 tu dia lebih lagi. Okay. Untuk step 1, batch yang akan dapat hanyalah qualified technician. Jadi depending on qualified technician dia dah tahu lah. Untuk step 2, okay, untuk step 2 dia tengok, dia tahu, dia itu expert technician. Dia takkan tanya lebih, dia tanyakan sampai tahap itu je. Kemudian untuk step 3, barulah master technician, barulah dia akan tanya. Selalunya master technician ni dia akan menjadi rujukan kepada technician yang lain. Ikut kepakaran ni lah. Jadi saya punya electric forklift, jadi forklift yang bateri. Walaupun boleh bateri, saya masih boleh lagi merepair bagi enjin dan semua boleh repair. Cumanya terbatas sedikit. Hanya kalau buat enjin tu, dia check enjin ni berfungsi macam mana, rosak apa, kita check barang ada certain barang tu boleh tukar lah. Tapi kalau nak suruh overhaul, belum mahir. Tapi nak suruh buka enjin tu bawa balik, boleh. Dia ada benda yang boleh buat. Sama juga yang technician yang lain pun. Katalah ada step 3 untuk engine, dia ada step 3 untuk transmission, step 3 untuk material handling. Dia masih boleh buat benda-benda lain. Bateri forklift punya macam mana nak buka semua dia tahu. Tapi dia tak expert. Controller ni macam mana, dia tak expert. Cuma dia ada bahagian-bahagian dia. Contohnya kalau abang ni pakai hidrolik ya, kita akan duduk abang. Jadi dia tak nak serabut. Orang ni kalau orang ni semua dengan kepala dia, nanti dia serabut lah, kita pun stres. Okey. Jadi sekarang saya sebagai operator and technical trainer untuk sekarang ni, kalau dulu saya service department
training department. Training department. Okey. Baru lagi lah, dia dalam training department ni baru lagi dalam nak masuk 4 bulan. Baru dengar saya 1/5. Dia 1/5. Jadi sekarang saya ni alhamdulillah saya kat sini. Alright. Okey. Kelas untuk Forklift Operator Training ni, dia ada objektif dia. Objektif dia adalah untuk melatih semua pemandu operator forklift untuk pemanduan yang selamat. Okey. Selain itu, dalam kelas ni juga operator yang masuk tu, maksudnya orang yang menghadiri kelas ni tu akan dapat tips-tips keselamatan dan cara pengendalian dan pemanduan yang selamat. Okey. Kemudian dalam kelas ni juga saya akan bagi dan menerangkan bagaimana cara nak cek, nak periksa forklift itu sebelum kita guna pagi-pagi, apa benda yang perlu kita buat. Selepas kita guna, apa perlu yang kita buat. Pun ada. Okey. Kemudian boleh mengenal pasti apa masalah-masalah forklift itu. Apa kelemahan forklift itu. Jadi walaupun kita tengok steady solid tapi dia ada kelemahan dia ada bahaya dia. Kita kena tahu benda tu. Kemudian kelas kelima, iktirafkan pemandu forklift itu berkelayakan dari aspek keselamatan. Okey, maksudnya bila dah habis ni, lulus ujian teori, lulus ujian praktikal, kita akan keluarkan sijil. Jadi sijil itu menunjukkan kita layak lah. Alright. Antara orang-orang yang perlu hadir kelas ni, maksudnya siapa yang perlu hadir kelas ni? Okey, yang perlu hadir kelas ni adalah pemandu forklift. Okey, pemandu forklift atau operator forklift. Kalau bahasa Melayu yang lebih positif sikit, operator forklift. Kalau kita baca bahasa pasar, driver forklift, pemandu forklift. Okey. Antara pemandu forklift, okey, yang kena hadir ni antara macam yang baru, okey, dan yang berpengalaman. Untuk kelas ini kelas refresh. Bila kelas refresh ni, saya menganggapkan semua orang ni boleh memandu dan berpengalaman. Cuma nak refresh balik je. Itu je beza. You boleh pandu. Boleh pandu. You pandu enjin kan? Enjin kan? Okay. Kemudian orang-orang atau pekerja yang berkaitan. Okey, bukan mandu forklift je. Orang lain pun kena hadir juga. Antara orang yang kena hadir macam penjaga, supervisor, manager, okey, pegawai keselamatan dan jawatan kuasa keselamatan safety committee. Dalam kelas saya ni, orang yang pangkat tinggi paling yang pernah hadir, pangkat paling tinggi dalam satu syarikat ni yang pernah hadir, general manager. Saya pun terkejut. Apa sahaja dia datang tiba-tiba bawa laptop semua. Kita pun tiba-tiba jadi tadi dia. Kan? Dia manager untuk ni. Itu dia bawa orang supervisor dia. Lepas tu dengar tu ajar semua. Masa praktikal kat bawah tu tanya dia. Itu dulu manager ni, kenapa dia datang? Lepas tu dia kata, bukan manager. Habis, general manager dia. Saya pun suka. Tapi just baguslah. Dia datang tu sebenarnya dia nak input. Dia nak input apa langkah-langkah keselamatan yang perlu dia ambil dekat dia. Okay. Selepas itu, bulan berikutnya dia hantar staff dia untuk datang training pula. Okay. Dia nak belajar apa benda, apa yang perlu dia ambil untuk forklift. Okay. Untuk apa? Untuk membina teamwork ke arah keselamatan. Okay. Dia teamwork lah. Bila bab keselamatan, kita ramai-ramai buat teamwork, maksudnya secara berkumpulan untuk jaga keselamatan. Okay. Jadi kawasan perjalanan kita jadi lebih selamat lah. Contohnya macam anak ketang ni nak berserang kan dengan burung. Tiba-tiba ramai. Satu padu nak menyelamatkan. Okay. Jadi selamat anak ketang tu dari mangsa burung. Tetapi teamwork ni kadang-kadang ada orang yang mementingkan diri sendiri juga. Jadi contohnya macam ni. Tiba-tiba kita teamwork lah untuk ni. Tiba-tiba makan sampai. Pentingkan diri. Tinggal dia. Okay. Boleh dipecah. Jadi harap-harap janganlah macam tu. Okay, ini contoh. Okay, kelas hari ini dia bukan saja diadakan. Okay, dia sebab tertakluk kepada akta keselamatan dan kesihatan bekerja. Okay. Dalam akta tu dia ada kewajipan am majikan dan kewajipan am bekerja. Jadi kewajipan am majikan adalah untuk salah satu dia
adalah untuk kena menghantar pekerja dia. Maksudnya dia kena menyediakan latihan, arahan, okey, untuk pekerja dia untuk ke arah keselamatan. Okey, faham tak? Dalam mata juga, okey, untuk menjamin keselamatan sejak kita pekerja tu dari risiko kemalangan dan keselamatan yang mungkin timbul. Lepas tu dalam mata tu juga majikan dan pekerja kena mempromosikan keselamatan. Dia mempromosikan keselamatan tu maksudnya kita kena wawarkan kat kawan kita, dengan kawan kita, oh tu tak boleh bawa kolej tadi bahaya. Kita tegur, oposisi tu macam tegur. Lepas tu kita bekerjasama dengan majikan. Kalau ada contohnya kolej ni tak selamat, kita bagi tahu dia. Kadang-kadang kita bagi tahu dia, dia kata alah boleh pakai lagi. Kena orang buat dapat macam tu, tapi benda tu dah tak selamat. Kita beritahu tak boleh, boleh pakai pun tak boleh. Jadi apa-apa atar ada. Okey. Kemudian atar tu betul-betul untuk meningkatkan standard keselamatan tu selain meningkatkan kualiti satu syarikat tu. Atar ni cuma kerajaan Malaysia yang buat di parlimen maksudnya. Jadi dikuatkuasakan oleh Kementerian Sumber Malaysia yang kontrol atar ni di bawah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja atau JOS. Okey. Apabila habis kelas ni, contohnya lulus ujian teori. Ujian teori lulus, ujian praktikal lulus, dan lulus semua, okey, semua akan diberi sijil. Sijil yang kita sediakan adalah sijil yang berbentuk macam ni, tetapi menduga ciptakan sedikit sebab sijil sekarang kita dah tak bagi secara fizikal. Kita tak bagi skeping-skeping tu. Tak boleh nak letak frame kat rumah. Okay? Cuma sekarang kita selepas COVID itu kita banyak bagi sijil secara e-search. Kita email, kita buat sijil, kita email ke majikan. Jadi majikan yang perlu agihkan. Okay? Setiap sijil ni dia tak sama. Okay? Orang ni dengan orang ni tak sama sijil dia. Bentuk sama tapi nombor siri tak sama. Setiap sijil ni ada nombor siri. Kemudian bila ada nombor siri ni, nama dengan nombor ID, nombor MyCard confirm tak sama. Okey? Kemudian yang samanya tarikh, lepas tu sign orang yang mengajar tu, dan tarikh sijil ni. Itu dia yang sama. Yang lain tak sama. Okay? Jadi sijilnya berupa macam ni. Jadi sekarang ni sijil ni jamin 69,000 yang fizikal. Yang e-search ni sekarang kau 16,000. Daripada 2020 itu terlepas COVID dah mencapai 15,000. 16,000. Mana 15,000. Okey? Ada jadi tak nombor tak ada. Cukup ada ni. Okey? Okey. Orang yang perlu hadir kelas ni, dia ada beberapa sebab yang perlu hadir. Kelas hari ni adalah kelas refresh. Okey, kelas refresh ni salah satu sebab kenapa perlu hadir. Okey, refreshing. Selalunya kalau kelas refreshing ni kita mensyorkan supaya diulang balik setiap 3 tahun sekali. Walaupun macam tu, ada juga customer yang setahun sekali boleh dah ulang. Ada customer yang terus ulang. Salah satu dia kilang pampers, kilang pampers. Dia tak tahu. Okay? Baru ni ada viral. Dekat WhatsApp ada. Kata kau dia cucuk kereta CF5. Oh, okey. Pasal. Ya. Oh, dia bunyi ke tak? Oh. Salah satu faktor dia. Okey, maksud dia tanya tak? Dia tanya dia, you punya ke? Kan? Tapi sebelum tu memang dia dah hantar. Dia hantar yang warga negara dia dulu. Lepas tu, sebulan tu dia rest. Kemudian dia hantar untuk foreigner. Jika dia pertama foreigner tu, dia belum bayar lagi. Bila tu berlaku ni. Yang biasalah kita mengajar. Lepas tu, 2 hari, 3 hari selepas tu, berlaku benda tu. Benda tu pun viral dalam grup WhatsApp. Sampai kat kita, hari berikut dia tu, hari yang selepas tu, datang grup tu. Yang isi dia. Bukanlah, tapi grup lain lah. Datang uniform sama. Tengok sama lah uniform ni. Ada member maintain tegur. Tengok, ini you punya tempat lah.
Okay. Foreigner tu tak ngaku pun. Tak tahu. Lepas tu dia hantar. Batch yang last tu 2 minggu lepas tu jual. Hantar, batch tu hantar, tanya dia. Dia siap tunjuk lagi. Dia ni awak. Dia sampai nak kita pun saya pun. Kemudian, okay, dalam tempoh 3 tahun tu, dia ada bertujuannya untuk refreshkan kita punya memori lagi. Dan dalam tempoh 3 tahun tu, kadang-kadang ada undang-undang baru. Ada undang-undang peraturan baru. Contoh, pada tahun lepas saja, 2022 saja. Okay. Parlimen dah bubal balik Akta OSHA, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja tu, dia dah bubal balik, dia dah buat pitaan baru. Jadi dalam pitaan paling baru 2022. Jadi nanti kita terangkan. Ada. Okey, kita terang kalau salah satu dia kenapa dulu. Kadang-kadang dalam tempoh 3 tahun tu, polis tu sendiri dah di-upgrade kan. Okey? Right. Itu sebab pertama. Sebab kedua adalah berlakunya kemalangan dekat tempat kerja itu sendiri. Okey, berlaku kemalangan tu sama ada nyaris, minor, kemalangan yang sedikit, yang luka yang sedikit, dan major kemalangan yang buruk. Okey, ini ada contoh-contoh kemalangan. Dan kemalangan yang lebih minta maaf, video lepas ni dia lagi sikit. Kemalangan juga lagi sikit. Jadi kalau siapa yang tak boleh nak tahan tu, tutup mata ke apa ke, kadang-kadang orang ni dia ada fobia. Kadang-kadang kita yang medal tu ada. Macam Awi pada satu tu pergi medal. Betul, Awi tengok medal. Okay, kadang-kadang kita ni macam adik saya lipas. Lipas berlari kat cara dia. Okay, saya minta maaf dalam ni. Tengok orang ni. Okay, ini adalah sebab yang kedua. Okay. Yang ketiga adalah faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ni adalah syarikat itu sendiri, majikan dan tuan itu sendiri menukar ataupun tukar polik baru. Contohnya sebelum ni polik yang macam ni. Polik yang biasa yang macam ni. Kemudian dia kata, kita ni sekarang production kita tengah tinggi. Backing kita kena ubah. Polik kena yang lebih kapasitinya, lebih boleh buat kerja yang lebih tinggi. 1 jam dia boleh simpan 50 pallet barang dekat lagi. Contohnya macam tu. Kita kena ada polik yang berkapasiti tinggi. Boleh hantar barang berat pun dah tinggi. Jadi kita kena tukar polik baru. Jadi dia kena hantar. Contohnya sebelum ni dia pakai polik yang macam ni. Kemudian dia beli polik yang mahal sedikit. Dia beli polik yang macam ni. Okey, dekat UNW ni sendiri, polik yang paling mahal adalah polik yang ni. Harganya menjangkau sehingga 1 juta. Dia bermula dengan 500,000. Ikutlah apa benda yang nak pasang. Okey? Ni. Kita nampak benda yang biasa. Polik ni nak kata besar daripada dinding ni, dia seorang akan meja tu lah. Ini besar dia. Panjang dia. Oh ada. Ambil dia cukup. Ini yang sama, ini yang sama. Itu lagi emak. Ini lagi emak. Ini lagi emak. Tapi dia, kelemahan dia tak boleh bekerja dekat luar pada warehouse. Dia indoor saja. Untuk dalam warehouse saja. Untuk dia. Cara kerja ni macam ni. Cara kerja ni lebih kurang macam ni. Fork ni terbalik sikit. Fork ni ke tepi. Tapi fork tu dia boleh ubah ke sini. Dia ke depan tu dia angkat sebenarnya. Tapi minum tu kapasiti rak yang tinggi. Dia buat kerja rapat je. Nanti yang kita tengok kat bawah staple. Ataupun contohnya, bos kata kita nak polik, jadi dia beli oil. Jadi dia beli polik yang boleh terbang. Senang sikit dia. Okay? Dia beli polik yang boleh terbang. Kemudian, anda kata polik itu sendiri, dulu disrupt, tak ada kamera. Kita install kamera dengan infrared pun kena ada. Ada ya, disrupt yang ada kamera, ada ni, polik pun ada. Dia tak nampak. Sebab apa? Sebab dia boleh menjangkau tinggi. Dia terlampau tinggi sampai 12 meter, 13 meter, 10 meter. Jadi 10 meter pun kita dah tak nampak lah. Fork tu nak masuk tepat ke tak tepat. Jadi ini yang ada. Okay? Alright. Kalau sekarang ni, teknologi sekarang dah ada polik macam ni. Tapi tak sure lah. Yang saya tahu, Toyota belum ada lagi polik yang macam ni.
Masa depan kita tak tahu politik kita design macam mana dalam masa depan. Mungkin maintenance, mungkin tanpa pemandu. Okey. Tapi dekat Malaysia sendiri dah ada forklift yang tanpa pemandu. Kita Toyota dah jual lah forklift yang tanpa pemandu. Okey. Ada dekat negeri Kedah. Okey, ada dalam negeri Kedah dekat Kuala Ketil. Dia dekat-dekat dengan yang kerajaan negeri Kedah tu nak buat airport. Pada kawasan tu. Kita dekat Kuala Ketil. Right? Dan sebab yang keempat adalah apabila majikan tu dah ubah struktur bangunan. Bila dah ubah struktur bangunan, dia dah tukar sistem ranking baru. Bila ubah sistem ranking baru, dia kena apa nama? Kena berdedahkan, kena beritahu apa undang-undang, apa ranking baru. Jadi sebelum tu dia kena bagi tahu kita dulu lah. Okey, saya kena ubah saya punya bangunan dengan renovation. Jadi saya hantar staff saya. Kat saya ada ranking begini, boleh tak cik ajar kan? Ada. Memang berlaku benda ni. Nanti baru bulan lepas dia berlaku. Okey, Padang Sultan Sulaiman, kilang coklat tu, Berry apa namanya? Depan Samsung. Ya, dia dengan renovation, lepas tu dia hantar budak dia datang untuk training. Lebih kurang 6 batch, 7 batch juga hantar. Kali hantar penuh kelas. Memang untuk yang itu je. Dia beritahu lah, kita dah cuba ni, nanti macam ni. Kita pun ada, masa teori sama. Dengan masa praktikal tu ada. Masa teori tu ada lah, yang depan sama lah. Yang belakang tu, macam mana kita nak ni, kita okay, sebab dia dalam bangunan tu, bila dia ada bangunan baru, kita bagi baru, dia ada undang-undang baru. Okey? Dan yang perlu apa nama, pekerja dia follow. Pekerja dia ikut. Okey? Nah, faktor terakhir sekali adalah faktor sikap. Okey? Operator forklift itu sendiri, bos dah nampak lah dia berkelakuan buruk. Jadi KPI dia tu selama 3 tahun. Orang ni tak ada leadership. Okay? Tak ada leadership, tak ada kepimpinan. Lepas tu kawan-kawan dia semua dah nampak dia asyik buat salah. Dia asyik tanggung orang. Dia barang jatuh. Bila barang jatuh, okey? Dah bos dah bagi warning. Masih juga bawa cara tak betul. Okey? Sampai dah jadi kes polis. Itu pasal dia hantar pergi kelas. Tapi dalam kelas pun bila hantar pun dia tak boleh nak terima. Selalunya langkah terakhir majikan itu adalah dengan mengamatikan apa staff tu sendiri. Jadi bercakap orang lain. Kan? Tapi risau juga. Risau apa? Contohnya lah, you foreigner kan. You foreigner datang sini. Kalau you tak follow, you punya safety punya rule. Okay? Saya takut satu saja. You datang sini, passenger. Okay? You balik kargo. You mau balik kargo. Semua orang tak mau balik kargo. Betul tak? You faham? Okay? Forklift. Okay, forklift ada berapa jenis? Forklift ada berapa jenis? You pengalaman forklift ada berapa jenis? Dua. Tiga. Sebutkan. Jenis orang bakar tu. Ha? Jenis forklift. Jenis forklift. Dia ada yang berdiri dia tu. Jadi itu apa? Lift truck. Dia punya risap. Lepas tu yang ada fork, dia tinggi sikit dengan rendah. Fork tinggi dengan rendah macam mana? Ada dua fork. Satu fork. Oh, naik tinggi naik rendah. Tu je, tiga tu je. Forklift dia ada 6 jenis. Forklift ada 6 jenis. Yang tu bukan lift truck, bukan lift. Reach menjangkau, reach ke depan. Dia punya mat tiang tu, dia boleh ke depan. Ataupun dia reach menjangkau. Kalau kita bagi menjangkau itu lah. Dia reach truck. Okay? Dia ada 6 jenis. Okay, dia ada 6 jenis. Ni dia 6 jenis. Yang kakak tadi tu yang ni kan, ada duduk, ada berdiri kan. Okay? Forklift ni, kalau yang kita selalunya orang panggil forklift. Gitu. Yang ni bukan forklift, ni disrupt kan. Sebenarnya yang forklift tu lah, yang forklift ni lah, yang kita panggil forklift ni lah. Kita salah nama dia. Nama dia bukan forklift, nama dia counterbalance. Counterbalance. Kenapa dia panggil counterbalance? Sebab dia ada sini, counter weight, pemberat. Okay? Untuk
balancekan dia. Okey. Jadi counterbalance ni dia ada 3 jenis counterbalance. Satu, petrol atau gasolin, kita panggil gas. 2, diesel. Okey. 3, bateri. 3 bateri. Okey. Dia contohnya kalau macam yang gas ni dia pakai gas lah. LPG, propane, petrol. Yang daripada petroleum semua dia boleh pakai. Okey. Tu kadang-kadang kita jumpa ada yang gas belakang kan, LPG tu ada. Dia pakai LPG. Tapi ada setengah customer ni tak salahkan dia lah. Dia pakai LPG lah, betul lah dia pakai LPG. Cuma berbeza dia sama ada LPG tu bersubsidi atau LPG tu untuk industri. Itu je. Yang bersubsidi ni bukan untuk enjin. Yang bersubsidi ni untuk masak dapur. Sebab dia tak terkapis langsung. Harganya murah, RM29, RM30. Majikan pun kata, Tapi boleh pakai tak? boleh pakai, tapi tak tahan untuk enjin. Sistem pembakaran tu dia masih boleh hidup. Masih boleh hidup, tapi tak sesuai untuk enjin. Sebab dia tak bertapis. Nanti dia ada tahi-tahi dalam enjin. Nanti lama-lama enjin dalam tu dia boleh macam dia lama tak tukar minyak enjin. Dia tu. Jadi yang kalau kita buka dekat Facebook ke dekat TikTok ke ada orang barang enjin dah ada keping. Dia jadi lebih kurang macam tu. Yang grease. Okay, sebab LPG dia lebih tak bertapis, tak sesuai. Tapi majikan kata murah. Tapi dari segi apa nama ni salah tau. Dari segi apa nama KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Okay. Boleh pakai, tapi kalau Boleh pakai tu bukan maksud saya beli yang tu boleh pakai. Tak. Dari segi akta salah. Undang-undang salah. Kat akta dari segi undang-undang salah. Yang saya cakap boleh pakai tu sebab dia daripada sumber LPG. Itu maksud saya. Okey? Sebab dia ada dua. Satu bersubsidi, satu tak bersubsidi. Yang tak bersubsidi ni ada jenis LPG F14. Dia mahal sikit. Satu tong tu 100 lebih. 100 lebih, satu tong. Dia pakai satu hari je, betul? 100 lebih. Ikut kerja satu hari lah, kalau saya kan. Pergi beli petrol yang bukan subsidi yang untuk industri je, beli petrol. Okay. Penuh tangki kata dah 100. Penuh tangki petrol 100 agak-agak apa lama boleh pakai? 100 kan? Kalau LPG tu 100 boleh bayar. Diesel lah. Boleh kita tengok bawah ni, hari-hari ada kelas. Macam semalam 17 orang, hari ni tak ramai. Okay. Cuba bayang, seorang ambil masa 5 minit untuk setiap kali dia praktis. Dia buat lah. Seorang 3 kali. Contohnya, seorang 3 kali, dah 15 minit. Okay, 15 minit. Hari tu kita dah 10 orang. Kira berapa orang. Okay. Kali kita isi diesel tu, 2 bulan baru habis. Satu kali untuk diesel. Kita ada bawah banyak. Kita ada counterbalance ni, kita ada diesel. Lepas tu counterbalance kita ada bateri. Lepas tu pula dia ada yang counterbalance ni yang bateri ada 2 pula. Dia ada yang 4 tayar ni. Ni 4 tayar ni sambung macam ni. Kemudian dia ada 3 tayar ni. Bawah tu yang bateri. Yang untuk counterbalance ni, lepas tu dia ada diesel. Diesel lah, dia besar-besar lah. Diesel ni dia power dia lebih ke atas. memang bukan kat atas, kata benda semua bukan kat atas. Diesel ni selalunya untuk yang luar, kawasan yang bahagian luar. Itu bukan diesel. Bateri pun boleh pakai kat luar, tak masalah. Bateri dengan diesel mana kuat lagi? Sama kuat je sebenarnya. Sama kuat je. Okay? Sama kuat je. Nanti boleh cuba, boleh test. Datang kat sini ada macam-macam boleh test. Boleh minta saya cuba. Okay? Itu baru kita counterbalance. Okay? Kemudian dia ada
Rich truck, ni rich truck, bukan lift truck, rich jangkau. Okey, rich truck ni ada dua jenis. Satu yang berdiri, okey. Satu yang duduk. Dia ada macam-macam mechanism lah, dia ada macam-macam yang customer minta macam mana design dia. Dia nak macam mana? Dia nak yang ni, tengah angkat tinggi, boleh condong pun ada. Ni semua ada. Dia ikut. Ada yang ada kabin, ada pintu. Tapi dia tak ada aircon. Ada pintu, tak ada aircon. Tapi ada heater. Ada heater. Maksudnya, boleh itu duduk dalam peti ais. Dalam forum. So, itu sebabnya. Okay. Lepas tu kalau yang sekarang ni, yang datang daripada yang ni, kalau yang jadi kata yang duduk ni, majoritinya datang daripada Sweden. Kilang Toyota dekat Sweden. Dia special buat yang ni. Di antara tentang sini, yang sekarang ni yang bagusnya, dia ada charger phone, USB, cucuk dia untuk charger phone. Ada port untuk tak telefon. Dia bukan dia sedia USB untuk charger telefon. Dia sedia USB tu untuk kadang-kadang ada yang pakai scanner, ada pakai laptop, cucuk kat situ je lah. Tak payah nak bayar yang baru. Tu dia. Okay. Ada orang boleh letak telefon. Okay. Kemudian dia ada, okay. Tadi counterbalance, lepas tu restart, yang ni ketiga order picker. Ni order picker. Boleh tengok? Okay. Order picker ni dia begini, dia ada belakang tu, dia ada satu letak pallet ke, dia letak cage macam ni ke, dia angkat loose. Ambil barang loose ataupun susun barang loose. Rak yang kena loose ni. Okay, yang letak tu diserak, dia letak kalau nak letak pallet yang banyak-banyak tu tak, contohnya diserak dan letak barang-barang semua. Lepas tu ada customer datang, nak barang, angkat loose. Contohnya gudang ubat, tempat buat enak kecil-kecil je. Saya nak M14 kotak. Susun pendek. Letak balik. Ambil dulu. Letak tu. Order picker. Dia namanya order picker. Kat bawah apa dia? Kat bawah tingginya 14 kan. 10 meter. Cuba bayang order picker naik. Tapi kalau yang hak Toyota punya 4 meter je. Toyota punya 4 meter. Kalau yang Sweden punya Toyota juga. Tapi dia high level, yang lebih tinggi. Sebab dia lebih stabil. Okay, tu order picker. Yang ni VLA, very narrow arch. Okay, VLA ni yang 200,000 dan lain-lain juga ni. 1 juta awal ada, bawah ni. Dia buat kerja operator naik sekali. Kemudian yang ni power pellet. Ini power pellet. Dia kalau nampak yang ni kan, kalau kena kat supermarket. Ini power pellet. Dan yang ini power stacker. Stacker mana apa? Power stacker lebih kurang macam power wheel. Dia macam power pellet, cuma dia ada emas kat depan, ada tiang kat depan ni. Lepas tu fork dia boleh angkat. Dia boleh susun. Dia tak tinggi, dia dalam 3 meter sahaja. Okay. Ini IKEA banyak. Gudang-gudang buah banyak. Gudang yang bangunan rendah macam ni. Dia rendah macam ni. Banyak. Sebenarnya banyak ni. Kita dekat Denso. Ya, Denso besar banyak kan pakai. Dia kawasan kecil lah. Dia lebih pada kawasan kecil lah. Kawasan yang kecil. Maksudnya dia punya warehouse macam ni. Okay. Kementerian kerajaan pun banyak yang pakai. Kecil lah dia punya. Siapkan. Power wheel, power Tak kecil sangat lah. Panjang dia lebih kurang 2 meter. Panjang dia lebih kurang 2 meter. Tinggi dia boleh angkat dalam 3 meter, 3 meter setengah. Tak boleh angkat 4 meter, tak ada orang tinggi. Dia tinggi lah. Boleh je dekat 2 rack, tingkat 2. Tingkat 1, tingkat 2. Itu dia. Okay. Ni power stacker. Ada apa saya tanya? Jadi, ada kelas ni lulus layak memandu semua jenis forklift dari aspek keselamatan. Maksudnya aspek keselamatan tu semua dah faham, dah tahu dah. Okey? Tapi bagaimana nak memandu forklift tu? Yang tu kena belajar. Yang tu kena belajar. Alright. Forklift evolusi dengan sifat forklift sendiri. Okey? Forklift ni dia adalah satu jentera atau kenderaan yang direka khas
untuk mengangkatnya, untuk angkat, turun, pindahkan barang dan susun. Oleh ni dia buat 4 benda je. Dia buat 4 benda je. Tujuan dia untuk meringankan kerja kita ni kalau kita buat secara manual. Tu je. Tapi bila dia buat 4 benda ni, forklift ni dia tak boleh disalahgunakan. Okey, salah gunakan. Contoh salah guna macam mana? Okay, dia bila dia dapat kerja macam ni, dia sebab dia jentera, dia bila dia buat 4 benda tu, dia bukan buat macam ni. Dia bukan buat kerja macam ni. Okey? Dia bukan buat kerja macam ni. Kalau kita cakap saja, bang, ini animation saja, bang. Ada real, ada real. Dia bukan buat kerja ni, ini tak selamat. Ini tak selamat, ini salah guna dia. Okey? Ada yang lagi ngeri tak macam ni? Datang, tunjuk sikit, save, rakam video. Okey? Tunjuk sikit macam ni. Okey? Ataupun malam, ni si malam. Lalu ada lagi malam tadi. Okey, si malam ni. Itu boleh pun tak ada wang lagi. Ataupun macam ni lah. Ini bukan buat kerja yang macam ni lah. Ini yang berpulau. Tapi satu je, majikan-majikan selalu buat macam ni masa nak tutup. Mengaku pun. Alah. Tadi dia ada ni, tiang. Setiap tu, nanti saya cerita. Tiang pun tak boleh. Company ada siri mak. Takkan. Okey? Dia ada tiang tu, dia ada pagar tu lah. Pagar tu macam ni lah. Macam ni lah. Ini tak boleh ni, tengok boleh ni. Okey? Jadi tak boleh salah guna. Sebab apa? Bila salah guna, okey? Keundangan dah kata lah, Seksyen 15, kewajipan untuk tidak mengganggu dan menyalahguna benda tu. Oleh tu, duduk pecahan tu, seseorang yang sengaja melulu, cuai, mengganggu atau menyalahgunakan apa juga yang diadakan atau dilakukan untuk kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Okey, kalau itu atas ni, kalau didapati bersalah, tak banyak orang, 20,000 je. 20,000 dan 2 tahun ya. Alright, 2 tahun penjara. Okey? Jadi sebab apa? Sebab kita tak ada salah guna tu, sebab kita dah tahu ini memang direka lah untuk menjimatkan tenaga, menjimatkan masa, mengurangkan kemungkinan kecederaan apa yang berlaku dekat kita, kawan kita, pekerja, rakan-rakan pekerja yang lain. Okey? Jadi bila kita dah jimatkan masa, jadi segala barang hantaran untuk yang satu dunia ni kita nak hantar. Contohnya lah, saya dekat Korea, kalau dia angkat saya dalam slow-slow tu lambat rasa. Pakai Korea tu orang cepat sikit. Sama orang sekarang ni tak sabar. Hari ni order dah boleh esok pagi yang sampai. Betul tak? Kita order barang. Dia ni aku order pagi semalam. Pagi ni tak keluar lagi. Kita kata boleh check kan? Kita pun dah stress lah. Kan kita beli aiskrim sebelah rumah kita. Boleh lah, jiran sebelah jual aiskrim Malaysia. Pergi dekat Malaysia, kita beli aiskrim. Itu lain lah kita. Okay? Jadi bila dah ada polling ni, secara kerja manual kita tu, kita dah ni semua boleh buat. Okay? Jadi kita dah jimat macam-macam. Okay? Kalau kita kerja secara manual tu bayar. Ini kerja secara manual. Mengangkat susun, tinggi, angkat pula tu. Ayam ni. Okey? Berat. 5-4 jam. Tak mau. Okey? Lepas tu angkat, susun lagi. Bagi bay, bagi susun dekat bay. Oh, you letih tu pagi letih. Mana kerja lah ini hari. Kalau ni macam. Okey? Letih lah. Okey? Lagi sudah siap kerja. Penat. Ya. Tengok member pun macam member. Perbezaan. Bagi you belakang pun sikit. Sedikit. Okay. Bab benda sedikit ni, tak naik dah 6.
menjaga lah belakang. You punya forklift, tiba-tiba you punya seat chair, dia tak okey ke apa ke cakap kau tukar. Pasal ini benda ni berlaku tau. Benda ni berlaku dekat Saudi 2016, 2015 berlaku dia. Seat tu dah teruk sangat. Kemen aku dah jaga Saudi. Kemen tukar. Apa? Sekali seorang budak kena slip disc. Pergi siasat, betul. Pusing. Tukar terus. Polisi paling tak kena. Tak, dia punya bracket tu dah patah. Kita dah ada kemen tu tukar. Dia tu dia pakai. Dah tukar. Dan sekali dia ada seorang kena slip disc. Tukar terus forklift. Bukan kursi, forklift tukar. Tukar benda baru tu. Forklift lama sangat dah. Okey? Okay, cuba bayang. Kalau kita buat kerja macam ni kan, kita buat kerja secara manual kan, macam mana kita nak susun barang dekat mak? Macam mana kita nak bawa turun? Okay? Tak ada. Kita kadang-kadang kita dah dewasa kan, kita dah kan. Kita pun kadang-kadang kalau duduk seorang-seorang, kita suka tengok kartun. Betul tak? Kita ada kawan orang. Kalau seorang rest dia time, tak ada orang ganggu dia, okay, dia tengok kartun. Tapi benda tu, dia dah dewasa, dia dah adopt. Kalau dia tengok kartun, anak-anak dia tengok kartun. Apa anak-anak dia cakap? Besar pun tengok kartun lagi. Betul. Tapi kita ada imaginasi kita. Kalau sekarang saya dah besar pun kadang-kadang kita terkenang kita punya dulu punya kartun. Okay? Jadi kita dewasa ni, kita dah besar ni, kita kata ni kalau tak ada pula ni, tak ada forklift ni, kalau kau 10 tahun macam ni. Okay? Jadi bila forklift ada, jadi banyak benda yang kita boleh buat. Masa jimat kerja lebih cepat. Okay? Benda berat kita boleh handlekan yang mudah. Okay, yang ni yang hak pattern yang hak dia cakap tadi yang mahal tu dia buat kerja macam ni. Dia sangat sempit. Bila dia sangat sempit, rating dia boleh tinggi. Bila rating tinggi, kapasiti dia boleh ni. Dia boleh buat kerja lebih kurang 45 hingga 60 pallet satu jam. Pakai diesel tu? Dia pakai bateri. Tapi dia in-house ni? Dia in-house saja. Okay, walaupun dia buat kerja macam ni, dia boleh pergi ke rak sebelah. Rak sebelah ni, rak sini, dia boleh keluar, masuk rak sini. Dia boleh buat kerja ni. Cuma bezanya, kita dengan pesaing-pesaing kita yang lain, macam yang ni yang pesaingnya, dia satu. Satu tu maksudnya, kalau bagi satu, dia ketul macam tu. Kita punya, dia terpisah, ada dua chassis. Jadi kita punya, dia punya cornering lebih boleh masuk rapat. So kita punya, contoh je lah, sini racking, dia nak masuk racking sini. Dia bila dia nak masuk sini, dia kena ada ruang besar ni. Nak lipas. Dekat kita tak ada. Dia masuk, dia patah. Ni tak ganggu. Dia punya. Itu dia. Alright? Bila ni kita yang tu lah. Okay? Kita lalu kalau forklift rosak. Forklift rosak. Okay? Driver selalunya happy. Jadi hari kurang kerja sikit. Forklift saya rosak. Tambah pula. Satu forklift satu orang. Lagi lah. Tak payah kongsi kan. Ada customer tu, forklift sebiji seorang. Ada. Shift malam lain pula. Ada tu. Tapi dia buat yang tu, cost maintenance dia kurang sikit. Daripada yang kongsi. Pengalaman saya lah. Forklift rosak. Operator seronok. Tapi cost tak seronok. Sale drop. Okay, bila sale drop, bonus tak ada. Okay, gaji tak naik, promotion tak ada. Okay, jadi forklift tu sangat penting sebenarnya. Okay, tak ada forklift, company pun susah sikit. Kau buatlah barang yang emas, barang mahal. Nak angkat tu tak ada orang yang nak angkat. Forklift tak ada nak angkat, nak jual, tak boleh jual. Jadi forklift tu penting sebenarnya. Jadi kita ni mana forklift ni kita kena berhati-hati, berjaga-jaga. Okay? Baik.
Folid ni jadi sangat bahaya dan kalau kita pandu secara mundur atau tak terlatih. Okay. Bahayanya kenapa? Sebab dia ni jentera lain juga. Okay. Sama je, cuma dia jentera ringan lah. Yang ni sebut jentera berat lah, jentera ringan lah. Okay. Dan dia masih lagi jentera. Dan bahagian yang paling bahaya sekali kawan. Pisau. Okey. Pisau. Kalau in Malay dia panggil pepisau atau pisau. Okey. Kalau English panggil fork. Okey. English panggil fork. Fork apa pula? Fork garfu. Kenapa macam mana tu? Kita panggil pisau. Orang English panggil fork. Tapi fork tu garfu. Okey. Tu. Masa lah. Masa lah. Dia garfu pun boleh juga sebab dia dua. Garfu kan nampak ada tiga kan garfu. Dia dua. Mungkin English dia faham macam tu. Tapi kita panggil pepisau. Okey. Jadi pepisau ni, fork ni bahaya. Contohnya macam ni. Tengok buah dia, tengok buah dia. Ini buah dia. Jadi bahaya sebenarnya. Okey. Buah tengok. Right? Ini dua bahaya. Mineral processing has special areas with increased moisture. In such areas, carrier methods must be used. Okey? Jadi fork ni bahaya. Dia bukan dekat macam ni je. Okey, kalau kita berjalan kaki pun dengan bahaya. Dia tu. Member bahaya. Sebab bahaya dia fork. Okey? Alright? Folid tu sendiri bukan dekat fork je bahaya. Folid tu sendiri pun bahaya. Okey, dekat folid ni dia ada 3 titik gantung dia. Titik gantung dalam kereta dia ada 4 titik gantung. Tapi folid dia ada 3 sahaja. Alright? Sebab dia kenapa dia 3? Sebab folid ni dia tayar depan tu dah ada titik gantung. Tayar depan tu dah ada titik gantung ni 2. Belakang ni, yang belakang ni dekat tengah ni je. Jadi dia 3. Titik gantung dia kontak dengan jalan tu selain tayar yang pegang tayar tu. Lepas tu 2, 3. Sini bukan dia. Sini dia yang ni yang kontak. Yang ni tak ada dengan chassis. Jadi titik gantung dia 3. Bila titik gantung dia 3, okey. Dia berhubung kait antara 3-3. Tapi janganlah pergi bawa fork dia cari. Memang tak jumpa, dia bayangan sahaja. Okey, dari tu 3 titik gantung ni dia ada pusat graviti. Pusat graviti ni sebagai contoh pusat graviti. Kalau kita beli perfume yang RM10 tu, yang gantung dengan tali tu, kita gantung lah dekat cermin tu. Cermin. Perasan tak kalau kita bawaan ke corner ke kiri, barang dia pergi kanan, dia goyang tu. Tu ibarat macam pusat graviti lah. Ibarat dia macam tu lah. Jadi bila kita bawa folid tu, kita bawa folid, kemudian folid tu corner ke kanan. Okey, corner ke kanan atau corner ke kiri, kemudian pusat graviti ni akan bergerak-gerak. Okay. Selagi pusat graviti ni tak keluar daripada segi 3 titik keseimbangan tu, folid ni tak balik. Secara teori dia tak balik. Okey, jadi bila kita bawa folid, kita corner ke kanan, kita corner ke kiri, pusat graviti dia akan terkeluar. Jadi kalau kita pandu laju, dia boleh balik. Okey. Alright. Dia akan bergerak-gerak. Jadi contohnya folid ni selalu kalau dia nak terbalik, mata kosong. Sebab apa? Sebab kita pandu secara laju sedikit. Okey. Boleh contohnya macam ni. Dia boleh terbalik. Dia boleh terbalik. Jadi kosong. Kenapa dia terbalik?
pusat graviti dia. Itu bahaya. Polik banyak kali. Baru ni ada dua sebelum barrel yang cucuk CF5 tu, ada satu yang dekat Bukit Raja, Bandar Baru Bukit Raja, bukan Bandar Baru Bukit Raja, yang forklift terbalik. Budak 18 tahun, budak analas. Tu yang tu masuk Awani paper ada keluar. Kebetulan pergi hari tu, pergi Bukit Raja juga, tanya dia orang. Lepas tu ada seorang tu dekat kawan dia, hidup adalah dekat kawan dia, umur 18 saya, satu sekolah. Saya, budak-budak tak pernah training dengan dia. Okay? Masa tu kita training, kita pun risau juga. Kita yang tu belajar berlaku accident dekat area central ni, kita risau. Keluar kita tengok-tengok boleh Toyota. Satu. Kedua, sebab bila ada boleh Toyota, bila beli boleh Toyota sewa, kita akan beli voucher untuk training. Free, percuma. Jadi kita risau, tengok budak tu ada datang training ke tak datang training. Tiba-tiba datang training. Jadi juga, mungkinlah kita pun rasa macam bersalah juga. Apa benda yang kita berhenti kan? Itu kita risau. Okey. Pusat graviti ni, pusat graviti ni, dia forklift punya dan ada barangnya. Okey, dia akan bercantum dan berubah-ubah. Maksudnya, masa sebelum kita angkat, dia tak cantum lagi. Lepas tu kita todok dia, kita angkat. Naik. Bila naik dia akan sekali. Dia akan duduk sekali. Dia berubah-ubah. Kalau barang tu besar, besar. Kalau barang tu kecil, kecil. Jadi, bila dia dah macam ni, jadi boleh jadi bahaya. Bila dia dah pusat graviti itu berada dekat luar daripada tiga keseimbangan, dia akan jadi macam ni. Itu bahaya dia. Okay? Kemudian bila kita angkat, yang kes yang tadi tu, bila kita angkat, tapi dia punya emas ni condong ke depan, belum perasan. Emas condong ke depan. Lepas tu dia joget. Sebab tu dia joget. Cara selamatnya macam mana? Dia kena jongkit ke dalam. Itu cara selamat. Sebab dia macam dalam jongkit ni. Dia macam dalam jongkit. Itu sebab dia pergi counterbalance. Okay, dia macam tengah ni. Lepas tu dia ada beban. Counterweight ni yang bagi barrier dekat dia. Counterweight ni yang bagi barrier dekat dia. Okay, walaupun counterweight ni bagi barrier dia, counterweight ni pun bahaya juga. Dia benda baik, dia nak benda tangan tak tu. Tapi dia pun bahaya. Dia solid lah. Dia solid. Agak-agak material dia apa? Batu. Confirm batu. Batu ke besi? Granite. Material dia agak-agak apa? Batu, besi, granite. Dekat luar tu besi. Dalam tu simen. Kalau dalam tu besi, hilang saja kata. Jadi volley tu training dia sebenarnya training dia tu adalah bahaya. Dia sangat-sangat bahaya. Okey? Jadi kita sebagai pejalan kaki ni, kita sebagai orang lain kena buat jarak selamat dengan dia. Okay? Jarak selamat dia kita kena buat rule 2 meter. Boleh 3 meter. Boleh, tapi syarat dia 1 hingga 3 meter. Okey? Jangan bagi orang dekat. Okey? Jangan bagi orang dekat. Ada kesilapan customer tu dia buat jarak macam dekat Nestle sendiri ni dia buat jarak tapi luar dia buat 3 meter. Dia tengok ni. Okay, luar dia 3 meter. Boleh layan tu video ni, panjang juga ni. Tengok cara dia macam ni. Dia pun jalan kaki berhenti. Jalan kaki tu dah lepas 3 meter. Baru dia jalan. Ataupun kalau macam ni dah ada barricade ni tak perlu.
selamat kita menjarah kan. Kita menjarah dalam kualiti itu sendiri. Right? Okay, nak jarak kualiti itu dia cuma 3 meter. Nak selisih pun nak boleh buat dekat jarak. Okey, tengok ada bagi ruang kat lagi. Okey. Itu adalah antara amalan-amalan 3 meter yang diperhatikan. Itu cara 3 meter lah. Itu sebagai contoh lah. Okey. Tapi kalau saya 1 hingga 3 meter itu memadai lah. Okey. Kemudian bila kita buat jarak ni, jadi kita boleh menyelamatkan bila berjarak. Okey, bila kita nak reverse macam ni. Kita nak buat bagi orang tu jarak dengan kita. Kita on. Okey. Kita on dengan kita. Okey, lepas tu kalau ada lah kawan datang main acah-acah tu, jangan bahaya dia. Okey. Bila bahaya ni menyebabkan bila dia kena, kita pun jadi macam kita pun orang yang bertanggungjawab atas benda itu sendiri. Okey. Tapi selebab macam ni, kalau perlu hapuskan orang tu untuk tujuan keselamatan paksa. Jadi aku sayang kau ni, aku warning kau, jangan sampai aku tembak kau. Tak, aku serius dia kata. Dia warning dia. Bahaya. Sebab Khalid ni dia buat kerja bukan dekat luar warehouse, dalam warehouse pun buat kerja. Tempat yang sibuk macam ni pun buat kerja dia. Kalau kita sebagai abang Khalid. Tengok betapa sibuk dia. Sebab Khalid ni sangat banyak dia punya blind spot. Dia punya blind spot. Tengok, kita tengok tak ada orang. Tiba-tiba berapa orang? Okey, tu blind spot. Okey. Bawa. Langgar. Blind spot. Dia tak nampak. Itu adalah sebab dia. Jadi ada setengah-setengah customer dia mempertingkatkan keselamatan untuk tak nak bagi orang tu dekat dengan kulit. Dia akan pasang red line ni kami. Dia buat jarak 1 meter red line. Jadi pejalan kaki jangan dekat dengan dia. Bahaya. Okey, kalau dia nak bagi sheet ke, nak bagi apa ke, apa yang perlu buat sheet orang form ke, dia ada jarak dia. Okey, tu ada satu jarak, satu cara dia. Sebab boleh dia tak bunyi kalau yang dalam warehouse ni. Kemudian dia ada setengah customer dia buat pasang blue light. Antara red light dan blue light ni dah glamour lah sekarang. Jadi kalau blue light ni dia buat jarak 3 meter. Contohnya body kita berdiri kat sini. Okey. Kita tak nampak pun body ni. Tiba-tiba lampu biru datang. Kalau lampu biru gerak ke sana, maksudnya body tu tengah datang ke sini. Jadi dia membantu kita lah. Alright, sebab kata blind spot ni dia dah satu video blind spot. Memang tak nampak. Berlaku pun bulan 5 baru ni. Okey, baru bulan 5. Okey, belum mesti tak tahu ni berlaku kat mana. Sampailah satu hari, tiba-tiba ada budak tu datang, bang ni berlaku kat tempat saya dia kata. Dekat Nopot. Nopot ulang Nopot. Betul-betul kan kalau kita masuk Nopot tu, dah tu selalu yang untuk U-turn. Ada keluarga tu kesan, belakang ada kontena kan. Dekat situ. Dia cerita kat mana ni? Dia tempat saya cerita ni. Dia budak datang pulang. Nama dia Amirul. Kita nama dia pula. Tengok. Ini dia dashcam daripada trailer. Uncle ni cakap telefon lah. Kadang dia yang mati dia. Telefon.
Kaki ada ya, jadi kadang kaki ada yang tangan pun habis tu. Ya. Tu blind spot, bahaya blind spot lah. Lori apa ni? Tak tahu, tak pasti. Tapi fikir kan? Kan? Itu foil tak nampak ya. Memang tak nampak. Dia lagi cabin, ada aircon, ada pintu semua. Mungkin yang benar mungkin. Memang tak nampak. Kalau ini memang blind spot dia tinggi. Kalau ini blind spot dia memang tinggi. Betul? Nampak-nampak kita angkat barang. Ha? Ya, tapi dia tak bawa barang. Tak bawa lah. Kosong. Kosong. Kosong jalan depan lagi ya. Dia pun tak Dia nampak. sebab blind spot dia tinggi. Kalau tu dia kita bawa blind spot tinggi depan ni blind spot. Kebetulan ada trailer pula, dia tak nampak orang kat sini. Akil tu pun keluar kat sini. Dia pun tak nampak. Kalau dia kat sini. Ada salah satu. Tak tahu masalah satu. Okey? Kalau kita bawa reverse, kita ada blind spot dekat reverse. Bila belakang ni dengan motor kat sini. Tapi kat sini ada lah orang tengah kat dari kasut tu. Nampak lah, tak nampak. Tapi kita tinggi. Jadi selalunya masa-masa langgar ni adalah jalan kaki. Berapa kat dalam segi jalan kaki? Bagi yang mula-mula tadi pun jalan kaki. Lepas tu yang congek tu, tu orang lain. Okey? Alright. Jadi ini yang bahayanya. Okey, sekian dulu untuk sekarang. Kita berhenti sesi kita turun bawah untuk sarapan dan nanti dalam